Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat baginda. Bersyukur saya kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya saya dapat berangkat ke majlis Rasman Masjid Bandar Tun Abdul Razak Jengka pada hari yang penuh bersejarah ini. Sesungguhnya majlis sebegini memberi ruang kepada saya untuk bertemu dan sikit sebanyak beramah mesra dengan rakyat sekalian yang sentiasa saya merindui, khususnya pada masyarakat di daerah Jengka ini. Saya telah dipersembah maklum bahawa masjid ini telah dibina bermula pada bulan September 2013 dan telah siap sepenuhnya pada bulan Jun 2017. Pada kesempatan ini, saya ingin menzahirkan ucapan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan yang telah memberi peruntukan sejumlah 9.5 juta ringgit bagi membina masjid ini. Saya mesti menyatakan di sini ucapan terima kasih kepada mantan Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak di atas lulusan dan terbinanya masjid ini. Dan juga terima kasih juga kepada Kerajaan Negeri Pahang dan semua pihak yang terlibat bermulanya dari perancangan awal sehingga masjid ini megah berdiri pada hari ini sebagai mercu tanda yang ikonik di daerah Jengka ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pengimarahan masjid bukan hanya diukur dari segi seni binanya yang cantik dan kemudahan yang pelbagai. Pengimarahan masjid adalah menerusi penglibatan anggota masyarakat dan jemaah yang datang menunaikan seruan Allah, di samping turut terlibat dengan pelbagai program yang dirangka oleh pengurusan masjid. Pada pengamatan saya, aktiviti dan program yang bersesuaian bolehlah dirancang oleh pengurusan masjid untuk turut melibatkan masyarakat dari kalangan bukan Islam agar mereka lebih rapat dengan penganut agama Islam dan turut memahami agama Islam. Selain itu, pengurusan masjid juga hendaklah lebih giat memikat golongan pemuda dan remaja untuk turut terlibat dalam mengimarahkan masjid. Pelbagai aktiviti dan program yang sesuai dengan minat dan jiwa para pemuda serta remaja yang tidak berlawanan dengan ajaran Islam boleh dirangka untuk menarik mereka agar lebih rapat dengan rumah Allah ini. Hakikatnya, jika jiwa para pemuda dan remaja tidak diisi dengan penghayatan ajaran Islam, maka jiwa tersebut akan dipenuhi dengan pelbagai perkara negatif yang akhirnya akan merugikan masyarakat Islam itu sendiri. Karena itu, saya berpandangan bahawa masjid bukan hanya sekadar berperanan sebagai sebuah pusat untuk beribadah. Peranan masjid boleh dikembangkan dengan pelbagai fungsi yang lain
termasuk sebagai pusat aktiviti ekonomi, kesukanan, persatuan, pembelajaran dan kemasyarakatan. Sehubungan dengan ini, saya ingin menasihatkan supaya semua pegawai-pegawai masjid, khususnya di Negeri Pahang, untuk menjadi ahli badan koperasi pegawai masjid di Negeri Pahang ini. Mudah-mudahan ini dapat meningkatkan imbuhan mereka tahun demi tahun. Natijahnya, masjid adalah merupakan sebuah one-stop center yang boleh memberi faedah dan manfaat kepada masyarakat setempat. Berasas daripada itu, pengurusan masjid mestilah lebih berpandangan jauh dan bersifat proaktif untuk melangkah keluar dari masjid dengan mengunjungi ahli-ahli karya. Menerusi cara ini, pelbagai bantuan akan dapat dihulurkan kepada masyarakat setempat, di samping merapati dan berdakwah kepada mereka yang masih belum lagi merapatkan diri pada rumah Allah. Semua pendekatan tersebut pada hemat saya akan berupaya untuk merungkai pelbagai keperluan masyarakat setempat dengan secara lebih sistematik, yang akhirnya bakal membentuk sebuah masyarakat madani yang bersatu padu, insya-Allah. Dan masjid hendaklah diperkasakan mengikut realiti zaman, kerana ianya adalah merupakan benteng terakhir untuk perpaduan dan kesatuan umat Islam. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berpesan kepada pengurusan masjid di seluruh Negeri Pahang yang dicintai ini. Pengurusan masjid adalah merupakan pemegang amanah rumah Allah. Justru laksanalah tanggungjawab dalam menguruskan rumah Allah ini dengan penuh keikhlasan, jujur dan amanah. Pengurusan masjid hendaklah berusaha untuk mengimarahkan masjid dan jadikannya ianya sebagai tempat berhimpun umat Islam untuk membentuk ikatan dalam hubungan manusia dengan Allah dan juga ikatan hubungan manusia sesama manusia. Jangan sekali-kali menjadikan masjid sebagai tempat untuk mencerca sesama umat, bertelingkah dan apatah lagi menjadi masjid sebagai sebuah gelanggang politik. Dalam hal ini, saya memang tidak membenar mana-mana pihak yang mempolitikkan rumah Allah ini. Jadilah ini satu ingatan kepada kita semua, dan saya harap tidak ada yang mempertikaikan arahan ini. Ini adalah untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama kita umat Islam dan orang Melayu kita. Kalau nak berpolitik pun dekat luar masjid sahaja, bukan dalam masjid. Jadilah ini ingatan kepada kita semua dan khususnya pengurusan masjid. Dan saya harap semua pengurusan masjid bertanggungjawab dalam hal ini. Accountability pada saya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan masjid sebagai sebuah institusi yang menerajui kebaikan, sebuah pusat kegiatan umat Islam, dan jadikan masjid bagaikan sebuah lilin yang menyinari masyarakat setempat. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bermaksud, beri berita gembira pada yang berjalan kaki membelah kegelapan malam menuju ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari akhirat. Marilah sama-sama kita berdoa agar negeri Pahang Darul Makmur serta rakyatnya dan negara Malaysia yang kita cintai ini akan terus dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan izinkan saya untuk mengakhiri titah ini dengan 2 rangkap pantun, nak balas pantun Menteri Besar tadi. Pada masyarakat di Bandar Pusat, tumpukan masjid, tingkatkan ibadah, jadikan ianya pusat muafakat. Semoga kehidupan kita akan bertambah berkat, insya-Allah. Bersyukur kita kehadrat Allah. Masjid yang diidam terbina sudah. Semoga ianya sentiasa diimarah. Maka dengan hidayah dan kasihnya, saya namakan masjid ini Masjid Al-Sultan Abdullah. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya sekali lagi memasyurkan masjid ini dengan nama Masjid Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah. Syukur, lapang dada saya kerana inilah masjid yang pertama bawah nama Al-Sultan Abdullah dan dibina di Jengka, bukan di Pekan, di Jengka. Ini menunjukkan walaupun jauh sikit tetapi tetap dekat di hati orang Jengka. Jengka 2, Jengka 3, Jengka 4, Jengka 5, Jengka 6, Jengka 11, Jengka 12, 15, 20, 21, 23 dan seterusnya. Sentiasa dekat di hati. Saya jumpa banyak orang Jengka yang berjaya dalam karirnya, dan bukan berjaya dalam karirnya saja, tetapi berjaya kahwin dengan orang yang berpangkat besar di Kuala Lumpur, dan saya rasa bangga kerana anak Jengka dapat ada kedudukan yang setimpalnya setelah bertungkus lumus, memajukan diri, memajukan keluarga dengan Felda, dan inilah menjadi contoh pada rakyat Felda supaya terus main peranan untuk memajukan semua yang dirancangkan oleh pihak Felda ataupun pihak kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri. Dan saya harap suasana di Felda-Felda ini akan terus berharmoni. Sekarang saya dapati dengar harga pun alhamdulillah, walaupun kita masih mengalami kekurangan pekerja-pekerja asing, tetapi inilah kita harap, saya menyeru supaya anak-anak muda balik semula ke kampung untuk berusaha tanah-tanah yang sedang diusahakan oleh pihak Felda. Jadi dengan ini saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan sihat, bersatu padu, bersatu hati, bersatu jiwa, dan lebih-lebih lagi menjaga masjid ini dengan sebaik mungkin. Kerana inilah rumah Allah, bukan saja tanggungjawab kepada pihak pengurusan tetapi kepada semua masyarakat tempat ini. Jangan dipolitikkan apa yang saya nyatakan tadi. Ini tidak mencerminkan kesucian agama Islam, kesucian rumah Allah ini. So jangan kata saya tak mengingatkan hari Jumaat hari ini di depan masjid, depan semua alim-alim ulama, supaya kita semua sama-sama mengingati sama sendiri. Dengan ini sekali lagi mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Tuanku, Yang Berhormat Esko Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang menghadap merapat sembah mempersilakan Bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku berangkat menyempurnakan majlis menandatangani papan tanda perasmian Masjid Baharu Bandar Tun Abdul Razak Jengka. Ampun Tuanku, sebagai tanda menjunjung kasih di atas keberangkatan Bahawa Duli Yang Maha Mulia
Seri Paduka Baginda Tuanku. Berikutnya ialah persembahan cendera kenangan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang menghadap merapat sembah kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku bagi persembahan cendera kenangan.